Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 November 2023 bersama saya Syah Mama Amin. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengkritik kerajaan kerana terlepas pengkubalan undang-undang penting untuk kesihatan awam. Ia susulan kerajaan menggugurkan peruntukan berkaitan larangan tembakau dan vape berdasarkan umur daripada semakan RUU Kawalan Produk Merokok yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat semalam. Khairy, perancang utama di sebalik RUU, asal secara sinis mengucapkan tahniah atas kemenangan industri besar tembakau dan vape. Khairy juga berkata dia menolak hujah yang dikemukakan oleh kerajaan bahawa Jabatan Peguam Negara, AGC, melihat peruntukan GEG sebagai melanggar perlembagaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pandangan AGC menjadi sebab di sebalik peruntukan GEG digugurkan daripada RUU Kawalan Merokok yang disemak semula itu. Jelasnya kerajaan memikul tanggungjawab untuk mengambil kira pandangan AGC. Bagaimanapun, Dr. Zaliha memberi jaminan bahawa klausa GEG tidak akan dilupakan, menjelaskan kementeriannya mengetepikan dahulu peruntukan GEG untuk fokus kepada RUU tersebut. Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor membuat satu laporan polis terhadap aktivis Bersatu Badrul Hisham Shahrin atau lebih dikenali Cik Gubat kerana menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai dajjal. Timbalan Ketua Skuad dan Mobilisasi MMK Selangor Firdaus Abdul Samad membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam malam tadi. Menurut Firdaus, kenyataan yang dikeluarkan oleh individu tersebut boleh mendatangkan mudarat awam. Sebagai rakyat Malaysia dan mewakili anggota muda keadilan seluruh Malaysia, saya percaya bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh individu tersebut mampu mendatangkan mudarat awam di samping mempunyai elemen jenayah yang bersifat menghina dan fitnah serta mampu mendatangkan kebencian atau penghinaan bagi membangkit rasa tidak setia terhadap kerajaan, terutama terhadap Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan individu tersebut juga menimbulkan suasana tidak harmoni, perpecahan serta perasaan permusuhan serta membenci yang jelas berniat jahat atau menipu mengugat keharmonian dan perpaduan rakyat. Sambungan dengan ini, pohon siasat dan tindakan undang-undang secara tegas dibuat ke atas Badrul Hisham Shahrin. Firdaus berkata laporan polis itu dibuat berdasarkan rakaman video di laman Facebook PAS Terengganu pada ceramah perdana sempena PRK Kemaman, anjuran PN di Markas UDM Dadong, Kampung Tebak, Batu 16 pada 26 November lalu. Menurut Firdaus lagi, dalam rakaman tersebut Badrul telah mengeluarkan kenyataan menghina dan memutarbelit agama dengan ekstrim. Baik, berita seterusnya. Mahkamah Session Kuala Lumpur menolak permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin agar pasport dikembalikan kepadanya secara kekal. Ahli Parlimen Paguh itu memohon bagi tujuan percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Namun, Hakim Azura Alwi berkata pengerusi Perikatan Nasional itu masih mempunyai hak untuk memfailkan pemulangan sementara pasportnya bagi tujuan tersebut tertakluk kepada kelulusan mahkamah. Susulan pengujahan lisan ringkas oleh Peguam Muhyiddin K. Kumarendran dan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, Hakim Azura kemudian membenarkan pelepasan sementara pasport tertuduh mulai hari ini hingga 15 Januari tahun depan. Muhyiddin yang masih berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang hampir 200 juta ringgit melibatkan program Jana Wibawa turut memohon mengubah syarat ikat jamin termasuk pelepasan tetap pasport miliknya. Semasa prosiding mahkamah, Hakim Azura berkata Muhyiddin perlu mengemukakan alasan yang lebih kukuh untuk meminda syarat jaminan 2 juta ringgit dengan tidak hanya memetik keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Hakim Azura juga menegaskan bahawa Muhyiddin masih mempunyai 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan usaha tertuduh untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu masih belum didengar olehnya.
Pengerusi DAP Lim Guan Eng mendakwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menggunakan pelbagai helah bagi membenarkan pusingan U yang dilakukannya, termasuk menggunakan nama isterinya. Ia selepas Muhyiddin menarik balik keputusan untuk tidak bertanding jawatan Presiden Bersatu tahun depan. Guan Eng dalam satu siri hantaran di media sosial X berkata, Muhyiddin harus memberikan sebab yang munasabah dan tidak menyalahkan isteri dalam membuat pusingan U. Ahli Parlimen Bagan itu juga memetik nama bapanya Lim Kit Siang yang berpegang pada pendirian setelah membuat pengumuman mahu bersara. Muhyiddin pada 24 November lalu mengejutkan perwakilan dan pemerhati Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu apabila mengumumkan tidak mahu mempertahankan jawatan Presiden dalam pemilihan parti akan datang. Bagaimanapun, sehari kemudian dia mengubah keputusan tersebut berikutan permintaan isterinya agar memegang jawatan Presiden sekurang-kurangnya 1 penggal lagi. Muhyiddin turut menjelaskan hasratnya untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden Bersatu serta kekecohan yang tercetus susulannya, bukan drama mahupun gimmick. Baik, dalam perkembangan lain, Lim Guan Eng dan 2 lagi veteran parti memfailkan saman fitnah terhadap Ahli Parlimen PAS Siti Mastura Muhammad. Ia berhubung dakwaan bahawa mereka mempunyai pertalian keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Jinping dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng serta veteran DAP Lim Kit Siang dan Ahli Parlimen Seputeh Teresa Kok memfailkan saman sivil di Mahkamah Tinggi Georgetown 2 hari lalu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sangkaran Nair mengesahkan bahawa salinan saman yang dimeterai itu sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Siti Mastura. 3 saman itu adalah berhubung ucapan Siti Mastura pada Majlis Kempen PRK Kemaman di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman pada 4 November lalu. Melalui tuntutan mahkamah, ketiga-tiga plaintif menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, pampasan dan teladan serta injungsi untuk menghalang defendant daripada terus mengulangi dakwaan tersebut. Ketiga-tiga mereka mendakwa kenyataan Siti Mastura bukan sahaja tidak benar tetapi dibuat dengan niat jahat untuk memberi bayangan kononnya mereka cuba menjejaskan proses demokrasi dan keselamatan negara. Menurut plaintif, kata-kata Siti Mastura cuba membayangkan bahawa mereka menimbulkan ancaman kepada agama Islam dan masa depan negara. Pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jailani hari ini telah mengesahkan identiti Mr. H kepada polis. Mr. H adalah individu yang didakwa sebagai dalang di sebalik kes video perbualan dengan bekas Ketua Pengarah JKOM Muhammad Agus Yusof. So basically kita wahab selesai dan kita dedahkan Mr. H kepada pihak polis lah. Oh, dah dedahkan lah. Kita dah dedahkan. Adakah dia yang ambil statement hari tu? Dia tu siapa? Mr. H yang hari tu. Kan hari tu diorang ada panggil Mr. H untuk bagi keterangan. Okay. Adakah that Mr. H? Tak sure. Tapi pihak IO mengesahkan lah. Memang mesti setelah pun memberi keterangan sebelum ini dan pada hari ini kita mengesahkan lah orang yang sama. Jadi macam mana dikatakan sebelum ni Encik Wahab depres apa perkembangan? Masih lagi ambil ubat apa semua. So sepatutnya pada petang ini beliau dijangka membuat satu laporan polis, tapi kita lihat keadaan dia tak berapa stabil. So mungkin esok atau lusa lah dijangka. So hari ni kita selesai dulu buat rakaman percakapan. Esok baru kita jangka akan buat satu laporan polis. Tadi mula rakam percakapan pukul berapa? 11.30 pagi. 11.30? 11 pagi. 11 pagi sampai 2.30 petang. Jadi polis ada cakap tentang perkembangan siasatan Kak Wahab. Rasanya macam yang pihak polis sebut sebelum ni, Wahab cuma perlu tampil dan memberi pengesahan identiti Mr. H dan saya rasa pada saya dah komplit lah. So untuk kita serahkan sepenuhnya pihak polis lah
Mungkin akan diserahkan kepada pejabat berguam ataupun tidak, pejabat berguam negara ataupun tidak, saya tak pastilah. Tapi setakat tadi kita dah selesai. Wahab bagaimanapun mengelak daripada ditemui media. 2 minggu lalu, rakaman panggilan video antara Muhammad Agus dan Wahab tular di media sosial. Mereka berdua kemudian mengadakan sidang media, antara lain mendakwa video tersebut telah diolah dan disunting. Mereka juga mendakwa menjadi sasaran Mr. H yang dikatakan memegang jawatan tinggi di dalam JKOM. Dalam pada itu, Dewan Rakyat hari ini panas apabila perkataan macai dan celaka mencetuskan pertelingkahan antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Kekicauan bermula apabila ahli parlimen Jelutong RSN Raya berang apabila terdapat ahli parlimen pembangkang mencelah ketika dia berbahas dan menggelar mereka sebagai macai. Semasa pemerintahan Yang Berhormat Pagoh, apabila 2 adun DAP ditahan di bawah SOSMA, di mana kita tidak dibenarkan untuk melawat mereka. Tuan Pengerusi tahu ketika itu Yang Berhormat Gunasegaran, ketika itu Yang Berhormat Saminadan ditangkap di bawah SOSMA, ditahan, kononnya ada mempunyai penglibatan dengan LTTE. Ketika saya membahaskan perkara ini dalam sidang yang lalu, Yang Berhormat Pagoh bangun mengatakan bahawa beliau tahan di atas nasihat polis, walaupun tidak ada sebarang keterangan untuk menunjukkan mereka terlibat. So saya di sini bangun untuk menyokong undang-undang ini kerana kita boleh pastikan dengan undang-undang ini bahawa perlanggaran hak asasi manusia yang telah berlaku semasa pemerintahan Yang Berhormat Pagoh tidak berulang pada masa yang akan datang. Pagoh ada tapi beliau takkan berani bangun untuk jawab. Bagi kat saya. Saya tak bagi. Tak, saya nak tanya. Saya tak bagi. Bagaimana masa pemerintahan dulu BN macam mana? Puan Pengerusi. Masa pemerintahan BN macam mana? Nak tanya. Takkan Pagoh saja je. So Puan Pengerusi, saya dah habiskan. Lagi, Yang Berhormat Pesut. Saya minta macai-macai semua duduk. Sila gulung. So Puan Pengerusi, saya akan gulung. Kurang ajar abangnya Jelutong. Saya mohon. Apa macam-macam? Kurang ajar abangnya. Jangan jadi... Sila gulung. Jangan jadi selaka ya. Apa dia kata? Ya. Puan Pengerusi, saya minta Yang Berhormat Besut tarik balik kenyataan celaka itu. Saya kata jangan jadi celaka. Saya tak kata kamu celaka. Saya kata jangan jadi celaka. Saya tak kata awak celaka. Kau awak rasa awak celaka? Puan Pengerusi, saya masih lagi minta itu merupakan perlanggaran peraturan tetap. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Beliau telah ulangi beberapa kali. Saya juga minta perkataan macai juga. No, ditarik balik. Kalau ni macai tak ada kurang sopan. Macai juga tarik balik. Anak macai itu anak buah. So saya minta beliau tarik balik kenyataan dan saya tidak menghalalkannya kepada beliau. Saya tidak menghalalkannya kepada beliau. Saya tak mengatakan Besut adalah macai, tidak. Dan saya tak kata pun Jelutong celaka. No. Saya tak kata pun. Puan Pengerusi, sepatutnya beliau tarik balik. Yang Berhormat Besut, sila tarik balik perkataan itu. Timbalan Speaker Alice Lau kemudian meminta Ahli Parlimen Besut, Cik Muhammad Zulkifli, menarik balik perkataan celaka. Keadaan kembali reda selepas Muhammad Zulkifli menarik balik perkataan yang dilafazkannya sebelum itu. Raya sebelum itu membahaskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pindaan 2023. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.